إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاورنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wala hawla wala quwwata illa billah. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Al-ata'u minal khalq hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Al-ata' mana pemberian daripada makhluk, itu dia panggil satu kerugian. Dia terjemah kerugian. Khirman makna apa? Tertegah. Ya, maknanya kita tertahan ataupun kena blok, orang panggil terblok ataupun tersekat. Khirman terblok ataupun tersekat untuk kehadrat Allah Ta'ala. Qalbi kita bila pandang daripada makhluk, maka tersekat di dengan Tuhan. Itu hakikat. Wal man'u minallahi ihsan. Tapi mana sekat dari Tuhan, ya, itu dia panggil satu pemberian. Itu yang payah nak faham. Tuhan tak bagi, itulah pemberian bagi sunnah. Ya. Sebab bila makhluk beri kita, kalau kematangan makrifat dia tak kuat, hati dia terus kepada makhluk. Oh, dia puji kawan hebat. Tuhan dia nampak. Dia terhijab dengan Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau Allah Ta'ala sekat dia pula, dia kena ujian, maka hati dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dia ingat kelemahan dia, fakir dia, kan, apa dia nampak. Rahsia dalam dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, jangan merasa adanya yang memberi itu. Jangan ada merasa yang memberi nikmat kepadamu selain Allah Ta'ala. Sebab nama Tuhan tu Al-Mun'im, pemberi nikmat ialah dia. Tapi bila kita dapat salah satu nikmat, kita nampak je apa? Diri kita ke, handal kita, bijak kita, kuasa kita, perancangan kita, pentadbiran kita. Oh, macam-macam pula ni. Kalau tak kenal Tuhan lagi babas kan. Ini saya buat ni, kalau tak ada saya mana boleh jadi. Oh, lagi kacau. Tu masuk longkang tu kan. Oh, nasib baik Tuhan ada. Tahu tak apa dia. Wah, lagi besar setan. Tu jaga. Ya, Tuhan Sayyidina Ali kata jangan merasa. Rasa tu benda apa? Qalbi. Mana hati kita jangan terasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain Allah Ta'ala. Jadi kita kena nampak sampai terang nikmat yang datang betul-betul dari dia, kita nampak. Dan itu sebenarnya. Persoalan kenapa nampak, kenapa tak nampak. Itu je. Kenapa ada orang nampak, kenapa ada orang tak nampak. Yang cakap nampak itu para arif billah, sebab mereka memandang dengan nur makrifat, dengan nur iman. Ya. Bila nur iman kurang, ditutup dengan zulmatul jahli, zulmatul ghaflah, habis. Dia tak berperasan. Ya. Dia perasan apa? Kalau wayang kulit dia perasan apa? Patung tu yang bercakap. Padahal ni yang bercakap tu belakang tu. Itu kawan yang belakang. Oh iya, dia buat 3 suara. Seorang tua dia, seorang budak, macam-macam dia boleh buat. Ya. Yang patung tu jalan gitu je. Bayangan dia sebenarnya. Begitulah maksud dia. Nak pandang kepada hakikat ialah dia. So jangan terhijab kita dengan Allah SWT dalam pemberian. Sebab kalau pemberian dia nampak terus dari Tuhan, okey, itu nikmat. Tapi kalau dengan sebab pemberian hati dia tak nampak,
terhijab dengan makhluk habis. Itu satu kerugian, dipanggil hirmanun. Ini banyak terkena, ya. Baik dia ada, kalau tak ada mati saya. Kalau tak ada dia, mati saya. Yang ada tak ada berlaku semua tu benda sekarang ke benda dah siap pada azali. Pada azal dah siap, dan kau belum ada dah siap, kita kerja Tuhan. Taksis iradat telah siap. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tu hadis Rasulullah SAW. Apa yang berlaku tu semua dah siap. Masya Allah kan, apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau tak ada kendak Tuhan, tak berlaku benda tu. Benda yang tak ada dalam masyiah, kendak pentaksisan iradat Tuhan, dia tak akan berlaku. Yang berlaku semua dah siap azal lagi. Itu maksud. Dan anggaplah segala nikmat yang engkau terima dari selain Allah itu sebagai kerugian. Apa maksud dia? Yakni di antara engkau dengan Allah Ta'ala tidak ada badan perantaraan. Itu maksud dia. Maka semua nikmat yang engkau nikmati terima semata-mata dari Allah. Dan bila terjadi engkau merasa menerima nikmat dari semua manusia, maka itu sebagai kerugian. Itu maksud dia. Ya, satu kerugian bila manusia gagal merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Sebab tu hakikat. Ya, kita kalau dapat surat daripada tangan postman, yang nampak nyata postman dulu, tu surat siapa? Surat postman ke? Bukan surat postman kan. Yang kita tengok kat stamp je dulu. Oh, nampak tak? Ni sama, ni dolar, ni Kasim lagi. Nampak? Postman dulu lah. Lain tak ya, tak surat lagi pakai handphone set ni. Satu dunia dia mengayau. Tak jari je. Tu pun kita nampak kan. Mana hakikat, ya, dalam jalan hakikat dia tidak ada asbab. Ya, dalam syariat dia ada asbab. Dia nak buat kerja ni sebab ni. Tapi berhakikat tak, kita nak tu pandang. Nak sampai hakikat, buang pandang. Jangan pandang asbab. Asbab buat, tapi pandang jangan. Tu buat dengan zahir, batin dia pandang dia. Buat dia segala-galanya. Iza azam tak fatawakkal. Bila kamu dah berazam, syariat buat seusaha. Apa nak serah? Serah tu batin dalam gitu. Baru dia punya hakikat dia tak terjejas. Ya, kalau dia pandang daripada makhluk, semua makhluk habis itu, dia jam. Seorang hakim dia berkata, menanggung budi kebaikan manusia itu lebih berat daripada sabar kerana kekurangan tu. Jelas. Kita sabar tak ada apa tahan, tu lebih senang daripada kita menanggung budi orang. Sebab apa? Bila orang berbudi kita, kalau kita tak pandai, makrifat tak kuat, habis sangkut, kita terbelit, terikat dengan dia. Apa yang diikat? Qalbi. Tu nampak dia, wah dia hebat, dia bagi dia Tuhan mana? Tak ada Tuhan. Masih makhluk je. Makhluk dia tu pun dalam kekuasaan Tuhan, dalam genggaman dia belaka. Pemberian dari makhluk pada umumnya menyebabkan, pada umum, mana kebanyakan jadi tu, bukan semualah. Para arif bila dia tak zakat tuan-tuan ni, berarti dia sudah matang dalam memandang. Ya. Pemberian daripada makhluk tu pada umumnya menyebabkan terhijab daripada Allah Ta'ala, menyebabkan terdinding, ya, sehingga tidak ingat pada Allah Ta'ala dan merasa berhutang budi pula sama manusia. Itu lagi parah. Sebab itu rahsia syariat dan hakikat. Rasulullah SAW suruh kita, kalau orang beri kita, cepat balas. Ya, dia beri kita balas. Kalau tak ada, paling tidak pun doakan. Ya, jazakallah khairal jazak, jazakallah khairan kasirah dan sebagainya. Sebab apa tujuan dia tu? Pertama, bila kita balas, syariat merapatkan hubungan. Hakikat tu, jangan ganggu hubungan kontak kita dengan Tuhan. Kita pandang dia, habis terputus. Dan tidak ada satu kerugian bila qalbi insan terputus dengan Allah Ta'ala. Habis. Tak ada makna dia hidup kalau qalbi dia terputus dengan Allah Ta'ala. Jadi pemberian daripada makhluk pada umumnya menyebabkan terhijab daripada Allah Ta'ala, sehingga tidak ingat pada Allah Ta'ala. Dia tak ingat aja rezeki itu, sedangkan nama Tuhan tu Al-Mun'im, pemberi nikmat, Al-Iqta', pemberian, Al-Mana' pun dia, semua dia, nama dia. Sebab tu tiap saat 99 nama Tuhan tajalli. Tiap saat apa semua ada kaitan dengan asma' Tuhan. Ya, manusia sedang tak sedar ya. Bila sedar, mana dia terang qalbi dia. Kalau digelap dengan lalai dia habis. Maka bila lalai gelap, tak nampak dia perasan yang lain. Dia nampak bayang. Yang mempunyai bayang dia tak nampak. Maka terhijab, terjauh. Tu.
dan merasa berhutang budi kepada sesama manusia tadi. Dan inilah dia panggil letak kerugian moral, harga diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tergantung terhijabnya manusia dengan Tuhan disebabkan perkara-perkara yang tersebut. Ya, itu satu maknanya perkara yang sangat penting dijaga demi untuk menjaga kesucian makrifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena sentiasa berjalan dengan ma'rifatullah. Kalau tak berjalan dengan makrifat ke Tuhan, maka jalan kita adalah jalan yang tersasar jauh, menyebabkan bahaya besar. Ya, makin jauh dengan Tuhan, berbahaya tu. Sebab tu kaitan dia semua dalam memandang. Jadi pandangan tu naklah dijaga. Awak gerti memandang tak? Awak tak gerti je. Saya mata tak pakai sepek mata lagi. Kau sepek mata tu, sepek mata dalam. Itu mata luar tak ada hal ramai orang boleh tengok kan. Sebab dia kata pala takif, jangan hati kamu tu dihentikan ma'al awhamish al-sarifah. Pala takif ma'al awhamis sarif, jangan engkau berhenti ma'al awham serta waham as-sarifah yang menyekat, memalingkan anil haqa'iq. Ya, pala takif, jangan engkau berhenti, jangan tersangkut. Ya, serta ma'al awhamil sarifah, serta awham-waham yang sifat dia as-sarifah, memalingkan kalbi kita anil haqa'iq, daripada hakikat. Apa waham tadi? Itu makhluk. Dia waham, dia rasa makhluk ni boleh memberi, makhluk boleh menyekat. Ya, tu habis. Sedangkan manik yang menyekat ialah Allah, nama Tuhan. Al-Mu'ti yang memberi pun tu nama Tuhan juga. Ya, bila dia pandangnya makhluk, dia tak kerti aja saja, dia sangkut. Akhirnya dia nampak nama makhluk, sifat makhluk, nama dan sifat Tuhan dia tak nampak. Itu bahaya besar. Ya, sebab dia kata pala takif, jangan engkau berhenti ma'al awham, serta dengan waham-waham as-sarifah yang memalingkan anil haqa'iq, daripada segala hakikat sesuatu ni. Badan camban dia ada wukuf. Ya, pala takif waqafa yaqufu wukufan. Wukuf sebenarnya berhentikan kalbi kamu dengan Tuhan. Itu maksud dia. Kalau tidak, dia berhenti dengan makhluk. Dia kata kalau takif dengan makhluk, awham habis. Dia akan terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kalbi dah terhijab dengan Tuhan, bahaya besar. Tanpa di dalam semayang dia tak perasan. Zahir dia nampak semayang, hati nampak lain. Ya, hati dia ditambat dengan yang lah. Sebab dia tak berapa kenal lah. Tu yang bahaya, tak kenal. Sebab tu rahsia dia suruh mengenal situ. Sebab dia kalau kenal betul-betul siapa Tuhan, Masya Allah, hati dia takkan bergantung, takkan berpaut selain daripada dia. Itu mana pemberian daripada makhluk pada umumnya kebanyakan menyebabkan terhijab, mana kalbi insan terdinding dari Tuhan, tak nampak, tak boleh lihat dengan jelas, sehingga tidak ingat pada Allah, lalai, dan merasa bergantung budi pula sama manusia. Lagi parah, ini orang panggil apa? Dah jatuh timpa tangga, terpetak tai ayam. Itu kalau Ustaz Bunyamin Darwah ini, dah jatuh timpa tangga, terpetak tai ayam pula dia. Berdebu tangga 4, tai ayam pula dipekat pula, kita teruk. Itu maksud. Dah dia jatuh tak nampak tahu, dah pepak pula, nampak makhluk pula dia besarnya. Habislah. Ya. Jam kalbi tak boleh juga. Kita nak jalankan kalbi, nak berjalan ke Tuhan, dia tambat dengan makhluk habis. Seksa paling besar bila kalbi diikat dengan Allah. Sebaliknya penolakan yang menyebabkan ingat pada Ta'ala. Ya, bala sampai. Tapi dengan sebab bala, dia lepas lalai jadi sedar. Dia dulu tak semayang, dengan sebab bala insaf dah dia semayang, cari ilmu ulama. Itu setengah daripada nampak zahir ni. Bala pada hakikat tu nikmat. Ya, tu kita tengok tu. Berarti satu kurnia nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Ya, sebab kiraan semua ni apa? Qalbi, roh, sil, dalam semua. Dan ini semua kuliah dalam. Sebab yang layak sampai ke dia pun dalam, bukan luar. Luar ni tak ada apa. Ya, kita ejaz sedap macam pula akhir masuk liang lahat ya, begitu. Itu kesimpulan dia. Al-ata minal khalqi hirmanu wal manu minallahi ihsan. Ata daripada makhluk, pemberian makhluk, jaga tu. Dia tu maknanya terhijab kita dengan Tuhan kalau tak pandai kita ejaz. Dan mana Tuhan blok kita tak bagi, sebenarnya itu ihsan dia. Ya, dia tak bagi tu menyebabkan kita rapat-rapat. Ya, dia takut kita bagi sesuai pula kadang iman kita tak kuat.
Dia bagi banyak-banyak tenggelam tu tuan. Macam budak-budak. Dia tak matang lagi, bagi main benda-benda yang bahaya. Pistol, jawab dia habis. Ada adik tembak abang, ada bam, dia ambil pistol abang dia kan. Bagi benda tajam, biar dia tahu kan. Sebab dia belum matang. Ada mengkadam matang lain. Siapa yang matang? Aulia. Para aulia, wali-wali, orang yang mempunyai kematangan makrifat dia. Lepas tu tak ada hal lagi, dia tarik pun tak apa, ulur pun tak apa, tak ada hal lagi. Sebab apa? Dia sudah tamkin. Dia duduk dalam mahkamah tu, mata atak asyhada kabir wa mata manat asyhada karah. Kat lain. Ya. Mata atak bila mana Tuhan beri je dia shoot terus pada albir, nama Tuhan. Ya, Tuhan yang bersifat pengasih, penyayang, yang memberi. Wa mata manat bila Tuhan blok pula, tarik pula, tak ada masalah, dia pandang pula nama Tuhan al-qahar. Dia ada dua keadaan, dia sentiasa sampai ke Tuhan. Ya, fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dan dua keadaan dia makrifat. Kita dikendaki apa? Ma'rifatullah fi kulli ahwal, dalam semua keadaan. Katakan Ahmadiyah, dia kata fi kulli lamhatin wa nafsin. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap depan mata, dia berada sentiasa dalam kenal Tuhan dia. Ya, bukan kenal dengan akal, kenal bizauq, dengan rasa hati, mana keperasanan dalaman dia sentiasa. Maka terjadi orang yang dapat nikmat itu panggil jannatul mu'ajalah, syurga yang disegerakan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dua syurga. Akhirat satu, yang satu dia terbuka. Habis. Kemudian jalla rabbuna an yu'amilahu al-abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Itu dia. Jalla rabbuna, maha agung Tuhan, an yu'amilahu al-abdu, jika seorang itu hamba beramal cuai, mana segera akan dibalas kemudian hari. Dibalas kemudian hari. Maknanya maha suci Allah Ta'ala, maha agung Allah Ta'ala, yang muamalahnya tadi akan hamba. Muamalah akan dia oleh hamba nakdan. Ya. Kemudian dibalas nasi'atan. Faham? Ya. Kita memuji Tuhan, maha suci Tuhan, Masya Allah, hebat. Dia nampak sebab apa? Jika hamba tu beramal sekarang, tapi dibalas kemudian, itu sebenarnya satu rahmat besar. Kalau dibalas atas dunia, apa ada harga dunia? Kejap je, dia bagi, katakan kejap 2-3 hari mati habis tu. Ya, baru nak nikmat sikit, dah kecil atas dunia, kan boleh letak nikmat besar-besar. Nak banding akhirat tak terbanding. Lepas tu pula masa pula pendek, sekejap je dah balik-balik. Jadi makna jalla rabbuna, maha agung Allah Ta'ala, an yu'amilahul abdu, ya, muamalah, ya, akan dia tadi oleh hamba. Hamba bermuamalah, hamba berurusan dengan dia, mentaati perintah dia, taat kepada dia, zahir dan batin dia oleh hamba. Nakdan, maknanya tunai sekarang dia bagi, tapi payujaziyahu nasi'ah, dibalas bertangguh sana. Tempat berbalasan di sana. Betul Nabi sebut dalam hadis apa? Lal aish illa al aishul akhirat, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Sana sebenar kehidupan, kekalnya, nikmatnya. Jadi Tuhan balas yang sana, itu dia besar. Kita nak balasan besar ke balasan mana yang kecil? Nak besar, lambat sikit tapi besar. Ya. Cepat dapat hasil, 40 hari dapat, tapi pendek. Yang ni dia musangking lambat sikit. Ya, makan tahun tapi dia keluar, jaga sebiji harga pun tuan, kat RM100. Angkat letak balik, tak dibeli. Ya, dia lambat tak apa, tapi jenis yang keluar tu benda sangat besar harga dia. Yang ni cepat, tanam sekejap dia sawi. 10 hari dah dapat petik, tapi harus sekilo RM1. Ya, sekilo RM1 ni. Yang tu tak, lambat sikit. Kemudian dia pula matang. Yang ni ambil sekali berpetik bola dia, betul mati dua pokok. tak ada 2 bulan dah mati pokok dia. Yang ni tidak, biar lambat sikit. Sebabnya lambat sikit tapi yang keluar tu lumayan mungkin. Biar di sana sekejap, tunggu kalau lama sangat. Tapi dia berikan nikmat besar di sana. Itu kalau nisbah antara dunia dengan akhirat. Tapi kalau nak nisbah akhirat pula dengan Tuhan, itu tak ada banding lah. Ya, dengan dia paling besar. Itu di akhirat juga dia letak masuk. Ya, dapat melihat dia dengan penglihatan yang maha hebat, yang tidak ada keserupan dengan makhluk. Habis. Jadi maksud dia apa sini? Para aulia dia lebih suka bahawa balasan tu diberi di sana. Balasan lebih sempurna. Itu maksudnya.
Kemudian kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Kafa yakfi kifayah, mana cukup. Ya, bagi orang yang arif billah cukup bagi dia ya menjadi balasan Allah atas ketaatan. Mana taat yang dibuat ni Tuhan balas cara mana? An radiyak, bahawa dia reda akan dikau, cukup tu. Dia buat ibadat, maka kita disenaraikan sebagai hamba yang diredai oleh Allah. Selamat besar tu, untung besar. Bereda lebih besar daripada segala nikmat. Nikmat paling besar atas dunia apa? Dapat reda Tuhan. Man wajadallah wajala kulla syai'. Siapa dapat Allah reda, dia dapat segala-galanya. Kalau dia tak dapat, luput segala-galanya. Ya, itu besar ni makna reda Tuhan. Maka dalam kat mana dia reda? Dalam mentaati dia. Dalam taat diselitkan situ besar reda. Dalam maksiat diselitkan besar apa? Murka Tuhan, laknat Tuhan, wala'iyadzubillah. Itu dua. Dan ketiganya diselitkan wilayah, makam kewalian di mana? Di luar, tak di batin qalbil arif. Ya, makam wilayah kewalian tu, marifat tu diletak di dalam qalbi, bukan di luar. Jadi kafa minal jazaihi, iyakah memadalah, tu mana cukuplah menjadi balasan Allah Ta'ala atas ketaatan yang kita buat. Bila tu? Dia kata inna radiyak, jika redai, jika Allah Ta'ala reda menjadikan engkau ahli taat. Senang ke tuan-tuan nak Tuhan terima dia taat? Bukan senang. Banyak orang buat ibadat dia reject kali kan. Banyak orang buat ibadat tendang balik tak terima. Tuan tadi kita baca dalam kitab apa? Jadi Salikin, langit pertama amal hebat tu naik, ada mengumpat hari tu, tendang habis kan. Naik langit kedua pula, lepas dia tak ada mengumpat, dia buat ibadat kenapa? Gharadud dunia, tendang balik, ya. Langit tiga pula lepas, tak ada gharad dunia, naik ada apa? Naik ketiga apa? Langit ketiga ada takabbur. Lepas takabbur pula ada ujub. Langit keempat, kelima hasad, ya. Keenam tidak ada perasaan kasih sayang pada makhluk, habis tolak habis. Dan ketujuh riak atas, kerana atas pun tendang balik lembu. Itu kata bukan senang. Walhasil bantuan dia kita harap. Bila dia reda ni dia lepas tadi. Bila dia reda dapat bantuan, bila bantuan lepas semua bersih. Itu maknanya besar keridaan Tuhan tu. Al-Quran dan Al-Ghazal kan bahawasanya keridaan Allah tu adalah akbar, lebih besar. Allah. Kemudian taufik dan hidayah. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'a fil abdi. Itu makna taufik. Tuhan menjadikan kemampuan bagi hamba boleh buat ibadat. Ya, hidayat tu tunjuk. Ada orang dapat hidayat tapi taufik dia tak ada. Dia tahu benda tu baik tapi tak boleh buat. Jam. Dia tahu benda tu buruk tapi tak boleh, dia tak boleh kontrol. Boom, jatuh. Jadi. Jadi maknanya sebab tu hidayat dia ada dua. Satu hidayatul muwasilah, satu hidayatul tarik. Hidayatul tarik mana dia faham jalan tapi tak boleh lalui benda tu. Dia bawa motor nampak selekor macam ulau, bahir. Ingat dia slow, dia tekan minyak. Ya, bergulung masuk gaung terus. Maknanya hidayat dia ada, taufik tak ada. Jadi taufik itu dipanggil hidayah muwasilah. Hidayah yang menyampaikan seorang itu dapat beramal betul dengan perintah Tuhan. Yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba itu sebagai kurnia tu, itu fadl minallah, kurnia dari Allah yang sebesar-besarnya bagi seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat dan bahagia dunia dan akhirat. Dia ada taufik dan hidayah. Di dunia dia dapat nikmat besar apa? Nikmat duduk betul di atas jalan Allah, itu nikmat besar. Ya, duduk dalam redha Tuhan. Wa ridwanu minallahi akbar. Redha Tuhan paling besar. Ada orang kata, wah nikmat dunia dapat dunia tapi tak kaya pun. Bukan tu nikmat dunia. Dia perasan kaya ni mana? Kaya syoros lagi kaya. Kalau orang kira nikmat dunia sedap dapat, maka itu nikmat nafsu buat penjadahnya, itu binatang pun dapat. Kita nak nikmat paling besar dunia, dia selamat dari berjalan kesesatan. Itu nikmat paling besar. Dan dia kekal berlazat dalam jalan taat Tuhan beri kelazat. Itu nikmat besar atas dunia. Lazim pada itu akhirat dia selamat. Itu maknanya.
Ni sebut nikmat dunia, dia nampak kaya-kaya, jadi jutawan, jadi hartawan. Ya, bukan itu ta'arif dia. Selamat dunia sebenarnya selamat daripada mengerjakan kemungkaran dan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan tu selamat, di akhirat dia selamat. Lepas tu di rangkaian berangkai tu, bila selamat ini betul, alam barzah dia selamat. Dan siapa alam barzah dia selamat, menandakan di sana dia akan selamat. Tapi kalau alam barzah sangkut, dia habis. Dan bila alam barzah sangkut, bila di sini dia sangkut, sini dia sangkut, alam barzah dia sangkut. Dia sangkut alam barzah depan lagi lah. Ya. Pada hadis Nabi kata apa tu? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun ay kullul insan. Tiap-tiap insan tu kullun muyassar. Mana dia akan dimudahkan oleh Ta'ala. Lima bagi barang khuliqalahu yang disediakan untuk di akhirat. Bagaimana kalau dia tu disediakan ahli jannah, syurga, maka dia akan mudah jalan ke tu. Tuan mudah. Tapi kalau tuan gesek ke dia ahli neraka, dia akan mudah jalan ke neraka. Sahaja dia buat, kita kata kau tak takut, sahaja buat dah. Dia langgar kan. Tu maknanya apa tu? Jalan kita, sebab kita tengok di mana tuan letak jalan. Selalu kita kena apa? Muhasabah, tengok balik. Kalau jalan baik, syukur pada dia. Bila syukur dia tambah. Ya, kalau kita tak pantau baik, kita terleka dia macam ni. Itu mana cukup bagi kita. Minal jaza, daripada balasan bila kita beramal tadi, bahawa Tuhan reda kita. Cukup. Selamat itu. Taufik dan hidayat yang diberikan oleh Ta'ala kepada seorang hamba itu sebagai satu kurnia yang sebesar-besarnya. Ya. Mana mungkin seorang boleh mengerjakan perintah dia yang amat besar kalau tidak ada taufik dan hidayah bagi seorang hamba tadi. Sebab dengan hidayah dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat, ya, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia betul-betul jadi hamba Tuhan, dan di akhirat dia selamat. Kemudian kafal amilin. Tadi kafal minal jaza, memada bagi balasan. Ini cukup pembalasan telah bagi orang yang beramal lah. Apa dia? Jazaan. Sebab jaza dia ialah ma huwa fatihuhu ala qulubihim bita'ah. Besar tadi. Ini cakap wali-wali, cakap melekat-melekat kena. Wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudil muannasati. Cukup sebagai pembalasan Allah bagi orang-orang yang beramal tu apa dia? Apa yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala dalam hati mereka daripada kegemaran melakukan taat. Itu besar tu. Ya, balasan besar kita beramal, Tuhan buka kalbi dia. Kalau dia tak buka macam tu, sesat kita. Dia buka kalbi kita, rasa seronok mengerjakan amal soleh. Itu satu maknanya hadiah yang bukan boleh cari sebarang tu. Dia buka dia tu, masya-Allah. Ya. Sebab ada tu dua lapis. Sebab tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran. Satu lagi, rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran. Ada orang nampak kebenaran tapi tak ikut, dia jam. Ada sebab-sebab lain. Begitu juga tunjukkan kami kebatilan. Ya, kesesatan itu sebagai kesesatan dan kebatilan, dan rezekikan kami dapat menjauhi dia. Itu setengah daripada apa? Kurnia Tuhan tu. Sebab dia kata cukup kita buat amal, Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita, dibukakan bagi hati kita daripada kegemaran melakukan amal saleh taat. Kalau dibuka hati kita, seronok dengan maksiat jalan. Seronok dengan maksiat, takut nak buat pasal. Lepas tu kita tengok hati kita. Kadang-kadang kalau dia tak perasan, dulu dia mengamat maksiat, dia benci. Lepas tu dia buat, dia tak taubat, lama-lama dia sedap. Bala paling besar bila maksiat dia rasakan sedap. Dia dapat lazat dengan maksiat habis. Itu habis teruk tu. Kena meraung ni, minta ampun balik. Ya. Sebab tanda iman seorang sempurna tu, dia ada rasa tadi. Iza sarratka hasanatu wa sa'atka sayi'atu fa anta mu'min. Bila kau rasa seronok mengerjakan amal saleh, ya, puas hati walaupun berkorban tenaga, masa, penat. Satu. Yang kedua, rasa gelisah, takut bila terkena maksiat. Tak sedap duduk kita. Lalu dia bertobat, maka itu orang mukmin sebenar. Mana orang mukmin dia ada rasa. Kalau dia buat taat tak ada rasa biasa je. Buat maksiat pun saya tak ada rasa apa. Itu bahaya. Berarti dia tidak ada penangkap. Dia connect dengan Tuhan dia tak ada. Itu bahaya. Dan gemar melakukan taat dan apa yang diberikan Allah Ta'ala pada mereka yang berupa kesenangan zikrullah,
Ya, dia rasa sedap daripada wujud, ya, zikrullah wan muannasah, kepuasan berkhalwah, menyendiri. Muannasah itu mana? Berjinak dengan Tuhan. Semua ada dalam mana tu? Dalam sembahyang tempat mahalul khalwah, mahalul muannasah, mahalul inqita', mahalul infirat, semua dalam sembahyang dia tu. Kita angkat dia takbir, nak berlaku khalwah qalbi kita dengan dia, terputus daripada yang lain, berjinak dengan dia. Itu semua ada dalam sembahyang. Ya. Sebab orang boleh sembahyang, dia dapat benda ni, kalau boleh tak nak berhenti. Lagi sembahyang lagi sedap, lagi sembahyang sedap. Tu dia tengok dia sembahyang lepas 1000 rakaat, beratus-ratus rakaat. Sebab apa? Tu rahsia ni. Nikmat kemanisan yang dibukakan oleh Allah, bukan dibuka, Tuhan bagi kan. Kalau Tuhan tak bagi, tak ada dapat. Tapi nak dapat bagi biasanya apa? Bila dia bersungguh. Tuhan tengok dia bersungguh, insya-Allah dia bagi. Sebab Nabi kata manjadah wajadah, siapa bersungguh insya-Allah dia dapat. Kemudian tidak ada satu nikmat di dunia yang menyamai nikmat apa? Menyerupai nikmat syurga. Tak ada, kecuali nikmat yang dirasakan oleh ahli zikir. Ya, nak banding kena kita makan, kita minum, kita dapat rumah besar, kereta besar, apa harta banyak, tak sama nak banding. Oh, tak ada bandingan. Ada sikit yang dapat bandingan agak sama, itulah ahli zikir. Dalam perasaan hati mereka daripada kelazatan dengan Tuhan itu. Lazat dengan Tuhan didapat, Tuhan jazbah, Tuhan terik tu, dihilang yang lain kan. Itu sedikit ada yang didapat tu. Itu boleh nak maknanya ada di sana masuk nikmat syurga. Iaitulah apa? Kenikmatan dengan Allah. Kerana kenikmatan dengan makhluk, itu tak, bukan ukuran betul orang kafir mendapat benda tu. Ya, kita nak yang orang kafir tak dapat. Ya, orang kafir tak dapat. Ini dia. Habis. Kemudian mana abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubah anhu fama qama bi haqqi awsafih. Tengok ni, kita dah betul-betul tak mendirikan hak Tuhan. Sini ukuran dia. Siapa yang menyembah kepada Allah Ta'ala kerana mengharap sesuatu. Sebab tu dalam sembahyang kita mana ada lil jannah, usalli fardhu zuhri ke, usalli apa, pada al-asri ke, nawaitu sawmaradin ke, nawaitul hajj, apa ujung dia apa, semua sama je. Ujung dia lil mana ada lil jannatil firdaus. Kalau ada orang imam apa niat 8 niat makmum buat rakaat ni. Oh, ni mazhab mana pula dia bawa ni? Kan? 5 waktu, 5 syurga disebut. Lil jannatil ma'wa. Wah, ni lain macam ni. Kita pun tanya, kitab mana kau ambil? Hadis mana kau ambil? Mana ada? Ya, walaupun benda tu janjian Allah Ta'ala, tapi Nabi ajar kita bukan macam tu. Cari yang lebih besar. Dia tu tuan dia. Abang dapat segala-gala. Jadi kalau kita buat syurga, kena mengharapkan sesuatu, ya, balasan, atau untuk menolak bahaya seksa, buat supaya jangan kena neraka atas dirinya, maka belum menunaikan hak kewajipan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia belum menunaikan lagi apa? Hak awsafihi, hak sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Ya, yang wajib dia terus buat mencari reda tu, bukan cari benda-benda tu. Sebab syurga pun makhluk kan. Ya, kita bukan sembah makhluk. Habis di janji syurga tu, ayat Quran, banyak hadis Nabi, itu sebagai kita kena faham baca, itu sebagai menandakan reda Tuhan. Orang beri hadiah, apa makna dia? Kita bagi seorang tu, mana kita suka je kita bagi. Kalau tak suka, kita tak bagi. Jadi cari apa? Cari suka dia. Bukan cari benda tu. Dia dah suka je, lebih pada tu jangan bagi lagi. Lebih lagi Allah Ta'ala zat yang maha kaya. Pemberian dia tak bercampur, dia nak hitung. Jadi cari reda dia mana. Itu penting. Sebab tu kalau kita alihkan niat kita buat ibadat nak tolak takut kena azab, ya, habis buat tolak dapat fadilat. Cium banyak baca fadilat, kena faham tu. Yang pertama fadilat maknanya apa? Sebab Rasulullah SAW dia berdepan dengan lapisan seluruh masyarakat, A to Z. Lapisan orang baru masuk Islam, yang pertengahan, yang dah kuat. Sebab Rasulullah pergi itu macam-macam cara dia. Bagi orang baru nak masuk, kita kena pakai fadail. Orang baru kan, dia tak kenal Islam, kita cerita kelebihan dia seronok. Tapi dah lama dia dah faham dah, dia dah malu dah, tak nak, dia nak dia je. Macam tu cara. Ya. Ada satu orang wali kan, anak murid, ada seorang tu datang jumpa dia. Ya Sayyidi Syekh, saya kalau ikut tuan punya tarekat ni kan, pasir ni boleh jadi emas tak dia? Siang-siang di diman kawan tu. Syekh ni pandai, insya-Allah dia kata. Dia tak perambat kepala otak kau, dia kata. Kalau dia ambat bongkol lah kawan tu lagi. Kan? Dia kata insya-Allah. Lama dididik terbiar, kau dah kenal apa matlamat di mana lebih besar. Oh, lepas tu Syekh tu usik balik. Nak jadi mah tak nak tuan, tak nak kata. Tak nak dah kata, nak dia. Pun tuan ada uslub cara dididik, ya.
Kalau awal lagi bongkar kawan segera, cabut lagi kawan. Ya, Islam mendidik macam-macam lapis jaga. Sesatu sahabat yang mana Arab Badui kan, dia bersama Nabi dalam masjid, tiba-tiba dia kencing dalam masjid. Sahabat lain dalam masjid macam dah. Asal kata biar. Kau kejar dia kan, habis tu masjid dia lagi. Kan dah habis ambil air, dua dah selesai. Ya, habis satu kalau kau segar dia kan, kau dia lagi terus. Mad'u untuk kita dakwah tak ada dah lagi. Ya, ke konteks dakwah. Peringkat awal kita jangan baca orang dulu. Dia datang macam perang, biar dulu. Ni orang datang baru kita hagar dia bongkar lagi. Kita didik dia pelan. Lama dia faham sendiri. Kan? Dia faham sendiri ni. Jadi maknanya Rasulullah SAW dia didik semua lapisan. Orang macam ni Rasulullah begini, orang macam ni pula macam ni. Ya, ada yang dalam hadis Nabi kata apa, dalam satu keadaan Nabi kata apa? Ya, hal indakum gharib. Ya. Sahabat pun kata la. Pakar kalbak. Nabi kata di kalangan kamu ada orang dua tak? Nabi kata. Sahabat kata tak ada salah. Tutup pintu. Bermakna itu oleh Mesir. Benda rahsia. Khusus. Saya kata pakar kalbak, tutup pintu. Itu maknanya biasa yang kita ambil dalam tawajuh semua, bagi orang yang ahli, ada hadis itu. Itu ketika Rasulullah bercakap dengan orang lapisan tu. Kalau lapisan umum pula, Rasulullah bercakap umum. Maknanya Rasulullah semua dia pergi. Semua lapisan dia masuk. Dia untuk menarik orang tu ke perjalanan Allah Ta'ala. Mana letak tempat tu kena. Orang macam ni, orang macam ni. Pelajaran tak sama kan. Matematik. Dan kita ajar matematik, ajar 1 kata 6 punya mabuk paling budak kan, kita bercakap seorang-seorang. Ajar dia kira 1 2 dulu kan. Ya, lalu campur sikit. Jadi guru yang sama, tapi dia mengajar berlain, tempat berlapisan lapisan tak sama. Itu maksud ini. Ini lapisan orang nak pergi menyucikan dalaman betul, nak dekat dengan Tuhan, ni cara dia. Kalbi kamu tu kau nak, bila kalbi kamu adalah nak menghadap dia suruh dia ni yang masuk ni. Bersihkan betul-betul. Ya. Itu sebab dalam apa satu kitab kata wahlak nak lain. Cabut 2 sepatu kamu bila nak masuk istana. Nak pergi istana kena pakai kasut. Dah tiba istana kena buka kasut. Jangan ni kata dia kejar orang kuah. Kau lebih sultan kasut-kasut kau ni kata. Apa maksud dia? Dan nak berjalan syariat, ilmu dan amal kena ada. Kalau tak ada tak jalan, jam. Di ibarat sepatu untuk kita berjalan. Tapi bila dah sampai nak masuk lain makrifat Tuhan, kena buang 2 sepatu. Wakhlak. Apa makna buang? Bukan buang ilmu. Jangan pandang ilmu tu dari kita, jangan pandang amal dari, pandang semua kurnia di. Itu maksudnya. Kita pandang dia, kita habis terhijab. Itu maknanya apa? Peringkat. Ya, penyusunan itu. Kemudian Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu pada Nabi Daud AS. Sungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah apa? Yang beribadat bukan kerana upah. Bukan nakkan pahala nak apa, tetapi semata-mata kerana aku berhak untuk disembah. Ya Ta'ala ma'bud bihaqqin, yang layak, sebab tu kita sembah. Dalam kitab Zabur pula ada tersebut, dan siapa yang lebih kejam daripada orang yang menyembahku kerana syurga. Kitab Zabur dan ni. Ini kitab Taurat, kitab Zabur kita belajar ni. Ya, ataupun neraka. Tu orang tu paling zalim, kata buat ibadat kena syurga, kena neraka. Apakah andainya aku tidak membuat syurga dan neraka tidak berhak untuk disembah? Kalau disembah akan syurga, kalau aku tak buat syurga, dia nak sembah tak? Kan? Ada seorang dia cerita, dia pegawai keselamatan askar. Bila temu duga, dia tanya, so tentera untuk apa? Mempertahankan negara, tuan. Dia bohong, tangan perut kau. Aku tak bagi gaji kau kerja tak? Terusnya terkelip, boleh ke? Kau khidmat bagi tentera, kau tak dibagi gaji kau nak masuk tak? Tu tak boleh jawab. Kan negara perut kau dia tu. Betul lah tu cerita. Segegar ni kawan. Itu ganjap kawan tu. Macam tu lah kita mulut dia rupanya apa? Ada orang lain banyak pesong. Dia nak apa tujuan tu lah. Tujuan cantik boleh harga mahal tuan ni. Bersabda Nabi SAW, jangan berlaku sebagai seorang hamba yang busuk, yang tak elok. Jika takut lalu bekerja, dan jika berbuat sebagai buruh yang busuk, mana jika tak dibayar tidak bekerja kan. Mana dia kerja ada orang nakkan kepentingan dia. Tapi kalau orang yang betul-betul khidmat tak, dia tak berharap tuan. Dia berharapkan apa? Tuan tu, redha Tuan. Sebab sebenarnya pemberian Allah Ta'ala kepada hamba itu sudah lebih daripada yang diharapkan. Itulah apa? Hidupnya, napasnya, panca inderanya, kesihatannya lain, itu dah besar tuan. Lebih daripada kalau kita buat ibadat, timbangan ni nikmat mata sebelah pun habis 70 tahun ni ibadat dalam kisah yang masyhur kan.
Habis. Kemudian Abu Hazim berkata, saya malu menyembah Allah kerana pahala itu. Ya. Seperti buruh yang busuk yang tak elok, jika dibayar dia bekerja atau menyembah kerana takut seksa. Ya, seperti budak yang curang, jika tidak takut seksa tidak bekerja. Tapi saya menyembah Allah kerana cinta. Itu yang mahal. Tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kami adalah jalan cinta, mahabbah dengan Tuhan. Kita sembah sebab kita cinta dan kasih. Baru dibukaan. Habis. Kemudian Sufyan Al-Sawri minta nasihat kepada Rabi'atul Adawiyah. Terbalik ni, lelaki minta. Maka berkata Rabi'atul Adawiyah, engkau seorang yang baik, andaikan engkau tidak cinta kepada dunia. Senang jawab ni. Engkau padat. Kalau nak jadi orang baik, kau jangan letak cinta kau dengan makhluk, dengan Tuhan. Habis. Tamam. Baik engkau nanti. Singkat dia. Rabi'atul Adawiyah cerita kelakar dia ni. Ya, satu orang wali kan, dia wali lah, pangkat tinggi, meminang dia, ya, nak minang jadi isteri, ya. Dia kata, kalau kau boleh jawab satu soalan aku terima, kau tidak, kau pergi balik, ya. Dia kata, sila apa soalan, dia kata, kau tahu tak ujung umur aku besok aku mati beriman atau tidak? Wah, jawab nak jawab, dan waktu saya tak tahu pergi balik. Kau betulkan diri kau lagi baik. Bukan kau kawan tu lagi. Main wali dengan waliah tu, dahsyat ni. Tu maknanya apa? Sebab dia sudah asyik kemanisan dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka ra. Tengok ni besar ni akan datang. Kita nak biar dia kenal Tuhan dalam fi kulli zalik. Muta'arifun ilaik, mukbilun bi wujudi lutfi alaik. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim. Bismillah.